Jadi dalam trust framework juga dia menekankan tentang time based model. Dalam kita nak memastikan sistem keselamatan kita berkesan, maka kita boleh apply, kita boleh aplikasikan satu time based model untuk menilai kekuatan security kita. Jadi time based model ini, dalam time based model ni ada 3 komponen, iaitu P, D dan C. Jadi P ni merujuk kepada masa yang diambil untuk penyerang melepasi preventive control. Jadi P ialah masa yang diperlukan untuk penyerang melepasi preventive control. Jadi saya kalau tak silap dalam kuliah sebelum ini kita dah bincangkan tentang ada 3 peringkat kontrol. Pertama ialah preventive control, iaitu untuk menghalang pelaku jenayah. Kemudian selain daripada preventive, kita ada detektif, iaitu pengesanan, kawalan untuk kita mengesan salah laku yang dibuat. Dan akhir sekali ialah C, iaitu korektif, iaitu kita bila kita dah dapat kesan, maka kita akan melakukan tindakan untuk membuat pemulihan. Jadi dalam time based model ini, P iaitu masa yang diambil untuk penyerang melepasi preventive control perlu lebih besar daripada jumlah D dan C. Okey, D ialah masa yang diambil untuk mengesan serangan sedang dilakukan. Okey, D ialah tempoh masa yang diambil untuk mengesan serangan. Manakala C ialah masa yang diambil untuk respon, untuk membuat tindak balas kepada serangan, ataupun membuat tindak balas ataupun membuat pemulihan ke atas serangan apabila satu-satu serangan tu telah dikenal pasti. Okey. Jadi kita bayangkan macam kita bagi satu contoh. Katakan kita ada tapi ini mungkin bukan dalam bentuk security, dalam bentuk sistem, tetapi mungkin dalam bentuk physical control lah. Okay, kita bayangkan di dalam kita dalam satu compound rumah. Okay, kita ada satu compound rumah ataupun bangunan, premis bangunan. Kita melaksanakan preventive control, kawalan-kawalan yang mencegah daripada penyerang. Jadi antara preventive control yang kita buat ialah kita memasang dawai elektrik contohnya. Kita ada pengawal keselamatan. Jadi untuk penyerang dapat menyerang bangunan kita, mereka perlu melepasi pengawal keselamatan dan juga pagar berelektrik lah. Okay, wired. Jadi bila kita memasang pagar elektrik dan juga kita ada pengawal keselamatan, kita dapat melambatkan serangan penyerang lah. Penyerang mengambil masa yang lebih untuk dapat masuk ke bangunan kerana adanya preventive control kita. Jadi lebih banyak masa yang dapat dihalang oleh preventive control, iaitu lebih banyak masa yang diperlukan untuk penjenayah untuk melepasi preventive control, maka lebih baiklah. Kan, berbanding kalau penjenayah ambil masa 30 saat berbanding dengan penjenayah ambil masa 2 minit, lebih baik kita punya kontrol menghalang penjenayah selama 2 minit. Sebab dalam tempoh 2 minit tu banyak kita boleh buat. Okey. Jadi P itu ialah masa yang diambil untuk penjenayah melepasi pagar elektrik dan juga pengawal keselamatan kita. D ni pula merujuk kepada detective control. Jadi detective control kita anggap macam kita punya CCTV.
Okay. Sebab detektif ni ialah untuk mengesan. Kita menggunakan CCTV untuk mengesan. Dengan CCTV kita tak dapat mencegah, tapi kita dapat mengesan bila berlakunya serangan. Jadi apabila katakan kita punya CCTV, dia akan pan right and pan left, iaitu dia akan memandang ke kanan, kemudian dia akan bergerak sikit-sikit untuk memandang ke kiri. Jadi tempoh masa untuk dia sampai balik kepada tempat asalnya ialah katakan 30 saat. Okey. Masa yang dia ambil ialah 30 saat untuk dia jumpa balik tempat asal dia. Maknanya satu orang penyerang bila dia dapat masuk dalam pagar, maka dia hanya ada 30 saat saja window untuk dia datang daripada pagar kepada bangunan, untuk dia menceroboh bangunan. Kalau dia lambat dalam tempoh, dia tak dapat buat dalam tempoh 30 saat, mungkin dia ambil masa 40 saat dan sebagainya, nescaya kamera atau CCTV tu akan sampai kepada penjenayah dan akan dapat dikesan. Maka security guard dia akan boleh, bukan security guard yang berada dalam bangunan akan dapat buat tindakan. Contohnya dia menelefon polis contohnya. Okay. C ni pula ialah merujuk kepada berapakah tempoh untuk melakukan respon. Okay, jadi katakan kalau security guard di dalam bangunan, bila dia telefon polis, polis akan ambil masa 1 minit daripada panggilan tu untuk datang. Okay. Jadi kalau kita lihat dari segi itu, kalau penjenayah dia ambil masa, dia ada window of 30 seconds untuk dia masuk ke dalam bangunan selepas dia melepasi tembok dan security guard di luar. Dia ada 30 saat untuk mengelak daripada CCTV. Kemudian selepas itu dia organisasi memerlukan masa 1 minit supaya polis datang untuk membuat tindakan. Maka penjenayah dia ada window of time dia dalam tempoh 1 minit setengah. Okey. Sedangkan kita punya preventive control, kita boleh halang dia selama 2 minit. Okey, jadi bila kita ada preventive control selama 2 minit, maka penjenayah tu ambil masa 2 minit untuk melepasi kita punya dawai elektrik. Maka nescaya kalau 2 minit dia ambil masa untuk lepas, sedangkan kita dah kamera kita, CCTV kita dah sampai kepada dia dalam tempoh 30 saat, dan kita pun sempat untuk telefon polis dan polis datang dalam tempoh 1 minit setengah. Maknanya untuk kita buat tindakan semua sekali, kita ambil masa 1 minit setengah dan penjenayah tersebut ambil masa 2 minit untuk lepas. Jadi kita berjaya menghalang penjenayah. Tapi katakan penjenayah ambil masa 1 minit, sedangkan kita untuk polis datang, untuk kita mengesan dan polis datang dalam tempoh 1 minit setengah, maknanya by the time polis datang, penjenayah ni telah lari. Jadi sebab itu kita punya dalam time based model ni, kita nak supaya P, iaitu tempoh masa penjenayah nak lepas kita punya preventive control, lebih besar daripada tempoh untuk kita mengesan dan tempoh untuk kita respons. Kalau tempoh untuk kita respon dan untuk kita detect dan untuk kita respon lebih besar daripada preventif, maka kita punya kawalan kita tidak efektif, tidak berkesan dalam mencegah penjenayah. Okay, jadi ini cara kita apply time based model ini untuk menentukan sama ada security kita berkesan atau tidak berkesan.